Inspirasi daripada apa yang kita nak ambil pada malam ini adalah bersumberkan daripada sabda Nabi SAW. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Hadis ni dia panjang lagi, tapi saya ambil sekerat sebab nak ambil tema malam ni. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, akan tetapi jihad dan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Nabiyyina Muhammadin khairu man ishtaba, sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi واستنى بهديه وسنته إلى يوم الوفا. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan dan menyambung permukiman kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. InsyaAllah pada malam ini, dalam kesempatan masa yang ada, bukanlah perdana sangat pun, sebesar ya. Cerita paling perdana sekali, hak perdana tu lah, tu cerita paling perdana. Cuma sikit lah saya nak ulas. Ada pelbagai reaksi dan juga kita panggil ulasan, komentar daripada ramai orang. Ada orang yang cemoh, ada orang yang cela, ada orang yang kata itu, ada orang yang kata ni, ada orang yang kata look at the positive side, ada macam-macam. Ada juga yang kaitkan dengan cerita Nabi Allah Yusuf di penjara. Yang tu paling saya tak setuju lah. Sebab cerita Nabi Yusuf dia bukan buat salah. Kena beza betul-betul antara salah dengan bukan. Ya, untuk mengaitkan dengan Nabi Allah Yusuf, tak kaitlah dengan siapa-siapa pun pemimpin yang pernah buat, pernah kena penjara, ada aja. Ramai saja yang kena penjara sebab tak salah, penjara juga. Ala kullin, kita harapkan apa yang berlaku itu memberi kesan kepada orang yang kena hukuman lah. Kesan baik yang kita harapkan adalah taubat, dan itu ruang untuk Allah Ta'ala bagi kat dia, tu kita semua akui. Tapi apa yang dia buat, kesalahan yang dia buat disabitkan dan dibuktikan dan sebagainya, perkara itu tetap salah. Salah lah, nak buat macam mana. Tapi nasib dia, siapa bayar, kita bayar pada muka. Ala kullin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan perempuan, yang terutamanya guru-guru, para asatizah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mohon bicara pada malam ini seketika, sebentar saja sehingga solat isyak barangkali. Inspirasi daripada apa yang kita nak ambil pada malam ini adalah bersumberkan daripada sabda Nabi SAW. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Hadis ni dia panjang lagi, tapi saya ambil sekerat sebab nak ambil tema malam ni. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, akan tetapi jihad dan niat. Dua benda yang disebut oleh Nabi SAW, perkara yang akan kekal sampai hari kiamat. Bukan bermaksud tidak ada lagi hijrah, sebab ayat yang Allah Ta'ala turunkan tentang hijrah itu terbuka dia punya masa dia tak ada timing. Allah Ta'ala cerita dalam Suratul Nisa ayat yang ke-100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a.
Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Apa Tuhan kata? Siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Bila kita sebut hijrah, pergi kepada maksud yang tadi. Tidak ada hijrah selepas kota Mekah. Maksudnya, selepas pembukaan kota Mekah. Bila Nabi buka saja kota Mekah, pahala hijrah yang sebelumnya itu, sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab bila dah buka kota Mekah sudah dianggap sebagai wilayah Islam. Dah habis, dah settle. Jadi tak ada lagi dah pahala pahala hijrah sebelum tu. Tetapi apa yang ditambahkan oleh orang Islam yang tidak sempat berhijrah, barangkali kerana kelemahan, barangkali kerana sebab-sebab yang pelbagai, macam-macam sebab. Orang bukan tak mau hijrah, tapi ada pelbagai sebab. Maka bagi mereka ni apa yang tinggal? Yang tinggal dua perkara. Tapi dua perkara ni tuan-tuan kita nampak macam simple, tapi itulah benda yang sebenarnya menjadi intipati kepada keutuhan dan kebaikan umat Islam selepas daripada hijrah. Sebab mengambil inspirasi daripada peristiwa hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga mengambil tahun berlakunya hijrah sebagai permulaan tahun Islam. Bukan hijrah berlaku Muharram, hijrah berlaku pada bulan Safar, 26 Safar. Tetapi tahun berlaku itu dimulakan perkiraan tahun Islam itu satu hijrah. Sebab apa? Sebab signifikannya yang sangat besar. Sesuatu yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Qad uritu dara hijratikum ra'aitu sabkhatan dzatu nakhlin baina labataini wa huma al-harratan. Nabi kata, aku diperlihatkan tempat hijrah kamu, kata Nabi SAW. Bila? Waktu dalam perjalanan Isra' dengan Mi'raj. Belum Mi'raj, jalan Isra' dulu kan? Belum nak sampai ke jalan naik atas dulu. Mekah duduk bawah, Madinah duduk belah utara. Naik atas nak pergi ke Baitul Maqdis. Ataupun Baitul Maqdis. Jadi aku diperlihatkan tempat itu. Yang mana tempat itu? Ra'aitu sabkhah dzatu nakhlin. Aku tengok tanah-tanah tinggi yang subur, bukit-bukit yang dipenuhi dengan pokok-pokok kurma. Itu memang kelebihan bumi Madinah. Banyak pokok kurma. Tak kira lah Mariami ke apa ke Yusuf Tayyub ke. Tak kira lah. Nak kurma. Bila kurmanya ingat Yusuf Tayyub. Betul, pandai dia berniaga. Masya Allah, tabarakallah. Baina labataini, antara dua tanah hitam, wahuma harratan, dan dia ada harra syarqiyah dengan harra gharbiyah. Itu Madinah, kedudukan. Nabi ditunjukkan kenapa benda-benda dikhabarkan kepada kita. What are we going to learn from this evidence? Nombor satu, Allah kata wa man yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi wal muhajiru. This is what yang tertinggal, the balance yang ada selepas daripada hijrah yang tadi itu adalah apa? Al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah berhijrah daripada apa yang Allah Ta'ala larang dia buat. Nampak? Allah larang kita banyak benda tak? Banyak benda tak kita buat benda yang Allah larang? Banyak benda juga. Selagi mana kita tak tinggal benda yang Allah larang, selagi itu belum ada intipati hijrah daripada kita. So apa yang akan menjadikan perubahan kita itu dua benda ni lah, jihad dan niat. Sebab tu diangkat sekali lagi tema hijrah dengan jihad sekali. Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam suratul Anfal, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nampak? Bagi orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang sanggup menerima orang lain, jadi sanggup
sanggup tolong, wa nasaru, dan mereka itu tolong. Ni Allah Ta'ala nak puji orang Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka keampunan dan rezeki yang sangat mulia. Pasal apa? Sebab tu Nabi sebutlah hadis lain pula. Nabi kata apa? Innal hijrata la khaslatan. Hijrah ni ada dua poin utama paling penting. Ihdahuma an tahjura as-sayyi'at, wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulih, wa la tanqati'u al-hijrah ma tuqabbalat at-taubah aw ma tuqabbalat at-taubah, wa la tazalu taubah maqbulatun hatta tatlu'a asy-syams min al-maghribi fa idza طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. Nabi sebut dalam suatu hadis, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hijrah ni ada dua. Salah satu adalah meninggalkan benda-benda buruk. Berapa banyak benda buruk dalam kehidupan kita, kita tidak tinggal. Mulakanlah daripada nama apa pun. Nak mula daripada mana tuan-tuan? Kita nak mula daripada masjid, boleh? Berapa banyak benda dalam masjid yang buruk kita tak tinggal. Nah, sama cerita lah tu panjang. Sekejap lagi buka tu tukar AJK banyak kali lah. Benda buruk tuan-tuan. Kita dulu kita dengar cerita masjid. Sebab tu saya sebut orang yang mari masjid, siapa pun dia, Tan Sri baik, Datuk Sri baik, Datuk baik, dia tu CEO ke siapa ke, dia main masjid. Siapa CEO? Ni Pak Imam. Nombor satu lah pasal dia imam sembahyang. Nombor dua, siapa CEO? Pengurusi masjid lah. Ya, kita main masjid, kita tunduk pada siapa? Masuk dalam masjid, nama pun masjid, tempat sujud, kita tunduk pada Allah. Tak ada jawatan tinggal kat luar. Mesyuarat tinggal jawatan kat luar. I duduk dekat sini, I buat itu, you buat kat situ. Ni masjid. I don't care. Nampak tak tuan-tuan? Betapa banyaknya kita tak tinggal benda buruk dalam hidup kita ni. Sebab tu Tuhan suruh lagi mau kena hijrah. Hijrah ni adalah turning point. Even if we must have turning points. Banyak turning point dalam hidup pun tak apalah, asalkan dia merubah kita jadi manusia lebih baik. Jangan kata satu turning point lah, turning point aku berubah. No. Sebab tu taubat kena buat hari-hari. Betul? Lepas semayang dia, nombor satu kita sebut apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah. Nombor satu dulu. Sebab memang bersalah ni cerita manusia. Manusia memang sentiasa saja melakukan kesilapan. Maka berubahlah kita. Turning point dalam kehidupan kita pasti ada di mana-mana sahaja. Kadang-kadang kita belajar dia daripada orang di tepi jalan. Kadang-kadang kita belajar dia daripada anak kita sendiri. Kadang-kadang kita belajar daripada isteri kita sendiri. Kadang-kadang kita belajar daripada suami kita sendiri. Tetapi pointnya mahu belajar atau tidak, itu sahaja. Pergilah kepada rumah tangga kita pun sama juga. Banyak keburukan yang kita buat, yang kadang-kadang kita tak sedar bahawa itu adalah satu keburukan yang harus kita tinggal. Sikap kita, perangai kita, tabiat kita. Kita nampak macam biasa orang lelaki bila buka kain, dia langkah keluar daripada kain. Betul? Lepas tu kain tu tinggal bulat macam tu. Balik sekali dia masuk balik, dia angkat balik kain. Nazam. Contoh. Mungkin tuan-tuan tak buat. Saya tak, saya lipat balik tak. Itu masing-masing lah. Ada benda-benda tak dalam rumah, ada benda-benda yang tabiat kita tak ada tabiat. Kita tahu dah tabiat kita tu tak baik, menyusahkan orang. Kenapa kita tak ubah? Oh, takut buang tabiat. Bila buang tabiat, maknanya dah dekat nak mati. Dah. Kalau macam tu, payah kita nak taubat daripada benda yang kita salah. Pergi dekat pejabat pun sama. Banyak kesilapan kita. Kadang-kadang macam mana kita nak adil kepada pekerja yang memang kadang-kadang mungkin pekerja ni orang yang duk bantah kita. Tapi mungkin dia ada poin.
Mungkin dia ada point. Orang macam ni sepatutnya setengah-setengah tempat bagus lah. Setengah-setengah tempat memang menyampah pun. Tapi setengah-setengah tempat juga ada point. Aku ni kena check and balance. Kalau tak, aku tahu aku saja yang betul. Macam mana ketidakadilan kita, orang yang macam ni kita tepikan dia. Kita tak masuk dalam klik kita, dalam kumpulan kita. Macam-macam silap kita boleh buat. Maka kerana itu kita wajib dan patut bertaubat. Tinggalkan. Wal ukhra, dan satu lagi kata Nabi SAW, tak habis hadis tadi, an tuhajira ila Allah wa rasulih, hendaklah berhijrah kepada Allah dan Rasul, wala tanqati'ul hijrah, dan hijrah jenis ni tidak akan terhenti. Dua-dua jenis ni tak akan terhenti selagi mana taubat diterima oleh Allah, dan taubat akan terhenti apabila matahari terbit daripada belah barat. Bila? Wallahu a'lam. Ada yang tu pergi buat ramalan lah apa semua, Mahdi keluar pun tak keluar pun lagi. Tak apa, nak buat je. Tuan-tuan memang dah tak sabar-sabar nak kiamat ke? Kalau orang tanya saya hari ni, kita ustaz dah akhir zaman? Yes, of course. Nabi diutuskan saja akhir zaman dah. Pada tu nak akhir zaman mana lagi? Inilah akhir zaman. Kiamat dah dekat ke? Ya, dekat lah. Tapi tak tahu lagi bila. Yang sekarang ni nampaklah tanda-tanda kecil dia tu nampak banyak. Orang yang tak cerdik bercakap tentang benda-benda besar. Ruwaibidhah. Tak cerdik tapi cakap benda besar. Tak tahu pasal agama tapi cakap pasal agama. Yang agama pun sama, tak tahu pasal perubatan tapi bercakap pasal perubatan. Sama lah. Tak tahu benda tu. Yang banyak pala tahu. Pala tahu ni pun semua benda dia tahu. Nak komen semua. Dah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu pergi kepada benda yang kamu tak ada ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, hati. Inna sam'a wal basar, mata dengan hati kita. Intention, intuition, dua-dua tu Tuhan kira. Bahaya tu kan. Sebab tu bila Abdullah bin Amr bin Al-As duduk dekat rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa Nabi habaq hang ni ahli syurga? Pasal dia kata, aku tidak pernah ada niat buruk ataupun sangka buruk ataupun buat apa-apa dekat orang lain. Tak ada. Aku langsung tak ada apa. Kosong. Kalau dia jumpa orang, macam tu lah. Nak kata baik semua pun tak juga. Anjing kan? Nak kata baik semua pun tak juga. Tapi dia as it is je lah. Kan? Kita tak ada first impression. Selalunya mau first impression, ni awak ustaz ni pakai jubah, pakai kepiak, ni pakai songkok pula, ni style mana pula? Contoh. Ni semua tu ada. Sebab benda tu akan dipersoal, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita, itulah masalah kita. Bila kita ada that first impression, maka tindakan kita apa yang akan berlaku adalah sebaliknya daripada apa yang sepatutnya kita buat. Kerana itu banyak benda kita kena tinggalkan tabiat-tabiat ini dalam hidup. Bila mentari sudah naik daripada barat, maka ketika itu cukuplah, sudah ditutup hati manusia, tidak ada lagi ruang untuk dia bertaubat. Maka ketika itu cukup manusia dengan amalan yang pernah dilakukan sahaja. Habis. Baik, persoalan jihad dan niat. Jihad ni apa? Jihad ni perang, ustaz. Dah betul lah, perang tu pun betul juga. Dia daripada root dia jahada, iaitu melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Dan dalam suratul Asri Allah Ta'ala sebut wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi dalam buku dia Al-Khitatul Barraqah, saya petik ada 2-3 poin daripada buku tersebut, sangat menarik untuk kita renungi. Dia kata apa? Dia kata dalam suratul Asri ni Allah ajar kita fiqhu asril umri, fiqh dalam memerah usia. Apa maksud merah usia? Siapa merah usia dia? Sebab al-asr waktu asar, betul. Tapi dia asal daripada perkataan asara, yang maksudnya asalnya itu adalah apa?
Sebab tu bahasa Arab bila sebut jus, dia cakap apa? Asir. Perhan. Jus, asir. Okey? Hin yang Allah Ta'ala nak bagi tu bukan semata-mata kerana waktu saja, tak. Kerana root perkataan tu. Manusia rugi kalau usia dia tak pernah sungguh-sungguh nak buat benda yang sepatutnya dia buat sebagai khalifah Allah. Tak pernah untuk ilmu, tak pernah untuk kebaikan, tak pernah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi kita duk perang apa? Biasanya kita duk perang benda-benda yang kadang-kadang tak ada manfaat pun untuk kita. Tak ada manfaat pun untuk kita legasikan kepada anak cucu kita. Apa benda? Kita duk buat benda yang tak ada faedah. Tuan-tuan jangan pisahkan antara kerja dengan ni. Oh, saya duk buat kerja. Kerja, betul. Kerja, tuan-tuan. Kerja apa pun. Limit apa kerja yang halal lah. Bukan kerja merompak. Kerja halal. Kerja halal, tuan-tuan buat ikhlas lillahi ta'ala. Tuan-tuan tunjuk benda tu. Abah pergi kerja, ayah pergi kerja, tunjuk. Kan? Tunjuk semua. Anak-anak tengok. Dengan harapan kita tengok, dia tengok kita tu, ya Allah, anak aku tengok hari ni aku keluar pergi kerja, moga-moga dia ada semangat besok ni dia jadi orang yang rajin. Pernah tak kita bagi a new meaning to our daily routine? Bagi new meaning. Sebab kalau biasa je sama je kan, Nabi pun suruh jadidu imanakum qawla la ilaha illallah, perbaharui iman kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Perbaharui, kita kena ada something new, biar ada meaning yang baru untuk hidup kita, baru kita rasa oh Masya Allah, aku kena main sini, aku kena pergi sebab nak buat benda ni. Ini adalah satu tanggungjawab. Lepas tu besok ada meaning lain pula. Lusa buat 7 meaning senang, tukar hari meaning. Dah, pusing nak tu oh boleh tak? Berbalik pada soalan jihad tadi. Apa yang nak kena buat? Kalau ulama dalam bahasa fiqh, jihad ni pergi kepada, ialah perang pun ada. Berusaha melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ihsan. Apa maksud ihsan? Bukan yang ihsan apa nama tu dari sudut tasawuf tu. Tu hadis tu cerita lain. Ni ihsan apa? You do something professionally and at its best. Buat yang terbaik. Kenapa kita tengok binaan-binaan orang-orang dulu, zaman dulu dekat Turki. Kalau kita tengok karavanserai yang ada dekat Turki tu, apa karavanserai tu? Tadi saya dengar perkataan karavan kan. Nah, karavanserai dulu ni adalah tempat orang duduk berehat. Dan pada waktu dan ketika itu, orang berehat, datang musafir duduk dekat situ. Dekat situ bukan hanya tempat hotel saja tuan-tuan. Dia ada servis untuk orang yang datang musafir. Nombor 2, kalau orang tu sakit, dia akan rawat. Kalau binatang tu sakit, dia akan rawat. Kalau ladang kuda tu rosak, dia akan ganti. Begitu servis. Zaman tu bukan canggih macam hari ni. Hari ni setiap satu servis dekat hotel, kalau tidur hotel, kena bayar ni semua kan. Hari tu dulu ni free kan. Di bawah kerajaan Islam, free. Bayangkan, kalau orang tu sakit, dia tak akan lepas kawan ni pergi musafir kecuali sihat dulu. Duduk situ, free. Macam mana ni tuan-tuan? Dan bangunan pertama karavanserai yang ada tu, masih ada lagi sampai hari ni. Pasal apa? Pasal dia guna apa dia? Konsep ihsan. Buat yang the very best, yang terbaik. Mereka jadikan itu sebagai slogan mereka. Nak buat kerja apa pun, kalau inilah jadi insyaAllah nak rasuah apa pun, semua tak ada. Serius tuan-tuan. Kita yang banyak meninggalkan aspek-aspek penting dalam agama kita, orang lain yang ambil, orang bukan Islam yang tiru, tapi akhirnya kita yang ketinggalan. Sebab apa? Those valuable quality, those gems yang ada dekat kita, kita tak guna. Kita tak hias pun dalam amalan kita, kerja kita. Ini jihad.
So jihad dan seterusnya yang kita nak kena buat apa? Jihad dalam mencari ilmu yang benar, menuntut ilmu yang benar, mencari guru yang benar, mencari perkara-perkara yang boleh jadikan kebaikan untuk kita. Bukan cari benda yang, oh aku nak jadi better than him, aku nak ni, no. Sebab itu orang pertama yang akan masuk neraka, Tuhan kata. Ada 3 orang. Dia belajar ilmu untuk tunjuk kata dia pandai. No. Dia berjihad untuk dia orang kata dekat dia berani. Dia infak untuk orang kata kat dia pemurah. 3 ni masuk neraka dulu. Don't make our benda yang kita duk buat ni, benda baik yang kita buat dalam hidup ni useless. Bahaya tau. Make it meaningful. Maksudnya sesuatu yang boleh kita tuai hasilnya dekat akhirat. Baik, itu jihad. So jihad, we widen the meaning. Setiap hari kita kena mujahadah. Setiap hari kita kena berjihad untuk sesuatu dalam kehidupan kita dan sebagainya. Waniyah dan niat. Niat ni apa? Bahasa fiqh, qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Saya nak ambil part ni. Ada niat qasdu. Qasdu tu intention untuk buat sesuatu muqtarinan bil fi'li. Sekali dengan tindakan. Niat saja tak mau, tindakan mau ada. Okey, tindakan kena ada. Contoh, kita tadi angkat takbir. Bila kita niat, dalam tak Allah, tu main niat. Nampak kan? Dalam solat. Tengok Islam ajar kita. Very systematic. Tadi ni, bila Nabi ditunjukkan tentang bumi hijrah dia. Apa maksud tu? Maksudnya tu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada Nabi Muhammad SAW view. Orang Islam kena ada bukan present view. You have to have futuristic view. Future preparation. Itu orang Islam. Kalau tidak kita tak ambil takaful. Betul tak? Bukan insurans, takaful. Insurans konvensional, takaful Islamic. Siapa ambil takaful? Ada orang kata tak, ayalah Tuhan jaga kita. Memanglah. Memang betul ya tu. Tapi Tuhan suruh juga kita bersedia. Nabi kata kat apa Sa'ad bin Waqqas, innaka intazara warathataka aghniya khairun min antazarhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya kalau kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya, maksudnya depa ada harta untuk depa guna dalam hidup, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tangan mereka meminta di hadapan muka manusia. Tu Nabi suruh buat apa tu? Future preparation. Our next generation economy. Tu cerita dia. Yang hari ni orang sebut tentang sustainability, resilient, macam-macam orang sebut. Islam bagi tahu lama, Nabi bagi tahu asal sangat. Tapi kita kadang-kadang kita take it for granted. Itu masalah kita. Pasal apa nak kena buat ni? Pasal apa tu? Tak payahlah, tinggallah dulu. Saya duduk sembang pasal ni, pasal zakat. Saya orang kerja zakat. Masih lagi tuan-tuan. Dah 17 tahun. Alhamdulillah. Allah tak ada bagi rezeki kerja zakat. 17 tahun. So, Dok Habab kata, dalam satu pandangan, zakat ni dia kena ada buffer. Nak buffer. Buffer tu maksud dia, kena ada sikit untuk masa-masa kritikal. Berlaku dah masa kritikal 2020. Tak kritikal ke? Tergempak, tak? Kelepek ada orang. Kedah lah keluar ni. Yang miskin, yang B40 bertambah. Yang kadang-kadang M berapa tu? M40 kan? M40 jadi B40. Masa COVID. Mana nak cekal duit? Kalau tidak kita mengambil inspirasi daripada Nabi Allah Yusuf AS dalam isu perbendaharaan negara yang perlu dikawal dan perlu diatur untuk masa depan. Dan apa fake Yusuf dalam tu? Fake pentadbiran dia. 7 years. 7 years ni, kalau biasa-biasa kita nak hapus dokumen pun lebih kurang lah. 7 to 10 years. Betul tak? Tapi saya dapat jawapan ada setengah-setengah kata, tak apa Ustaz, bila tak ada duit zakat esok tak apa, kita habang kata tak ada duit. Senangnya
Ada orang yang tengah dialisis, takkan nak habaq tuan dialisis berhenti. Pasal apa? Duit zakat tak ada. Dia pun tengok atas bawah. Maknanya seminggu 2 hari meninggal. Darah dia tak boleh cuci. Macam siapa nak tolong? Tak payah nak fikir sampai ke situ. Tuhan bagi kita akal yang suruh fikir. Bukan bagi kita pasrah. Betul lah pasrah. Hak tu pun pasrah juga. Sebab apa? Sebab kita buat persediaan. Penting. Bukan takat tu je. Banyak benda lah. Banyak lah. Persediaan. Sebab tu niat qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Niat ni dalam kitab Syekh Salah dia kata pentingnya sihhatul muntaliq. Pentingnya permulaan yang baik. Kerana permulaan yang baik pasti akan meninggalkan pengakhiran juga baik. Tetapi permulaan yang rosak, kalau terus dibiarkan rosak tanpa dibaiki, dia akan lebih teruk. Meninggalkan kesan yang rosak. Sebab tu kena rectify. We have to rectify. Benda nampak tak betul, kena rectify. Tak boleh biar benda tu. Contohnya, kalau orang engineering, dia tahu lah. Pergi dekat site, dia nampak something wrong. Contohlah, dia tengok pressure. Pressure ni tak boleh ni, mesti ada something wrong. Tak ada apa. Dia pergi. Tengok apa berlaku di water horizon. Apa berlaku? Cerita betul kan? Apa berlaku? Sebab apa? Sebab ignore rectification kepada kesalahan. No. Benda kena buat dalam hidup. Salah apa pun, apa betul. Itu yang Allah Ta'ala suruh. Itu yang Nabi suruh. Bila ada niat yang kuat. Salman Al-Farisi, saya ambil masa sikit ya tuan-tuan. Salman Al-Farisi, bila mana dia nak Islam, tuan-tuan tahu dia Islam macam mana, tapi cerita sebelum Islam dia panjang. Dia nak pergi cari Nabi Muhammad tu, dia lalu berapa orang pendeta Nasrani dah, Kristian. Before that he was a Majusi, Zoroastrian. Bahasa sekarang Zoroastrian lah, dulu Majusi, penyembah api. Dia before that macam tu. Tapi bila dia lalu gereja satu hari, pak dia suruh pergi tengok tanah tak mana tau. Dan Kupang Semang ke tak mana ke, kita tak tahu. Pak dia kata hampir tengok tanah aku lah. Dia tak pernah keluar. Jadi bila dia keluar tu, dia tengok ada gereja Nasrani kat tempat dia tu. Dia kat Persian. Tengok, kata syok ni. Dia masuk tengok dia punya ibadat, best ni. Lalu dia tanya orang kat situ, ni apa benda? Ini agama sekian agama Nasrani. Boleh tak aku nak belajar? Dengan siapa aku nak belajar? The best pendeta yang ada dekat Syam. Dia pergi Syam. Duduk dengan pendeta tu berapa tahun lamanya sampai mati. Tapi ada satu komen yang dia bagi dekat pendeta tu, apa dia? Dia ni baik, banyak ilmu. Dan orang yang dianggap soleh lah. Sebab orang agama kan, pendeta Nasrani. Tapi apa dia buat? Dia kutip duit daripada orang, dia simpan kat dia, dia guna, dia tak agih. Simpan kat dia. Ni apa? Sebab tu Allah Ta'ala sebut, inna kathiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Banyak orang-orang pemimpin dan juga penguasa agama makan harta orang secara batil. Hari ni berapa ramai orang tunggang agama pasal nak dapat duit. Guna agama. Guna seguna-gunanya. Agama ni bukan untuk harga barang kita tuan-tuan. Tak. Sebab tu kalau nak jual barang, jangan kait dengan agama. Jual barang. Tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh? Boleh. Apa kaitan agama tu dengan barang tu? Ada kalau kita jual tasbih. Betul lah. Tapi masalahnya yang tunggang tu bukan jual tasbih. Jual benda lain. Tunggang. Agama tu diletak paling rendah sekali, iaitu nilai dia. Buat promotion depan Kaabah. Tuan-tuan saya ni yang semua depan Kaabah. Apa benda? What for?
Pasal apa? Pasal apa kita nak letak agama tu terlalu rendah nilai dia? Agama ni benda yang pandu hidup kita lah. Come on lah. Dia bukan commercial value. It has no commercial value. Allah Ta'ala kata orang-orang yang beli agama dengan harga murah boleh jual harga tinggi. Masalah kita hari ni semua masalah-masalah umat hari ni. Salman kata, ni bila dapat kunci tengok bukan main banyak harta. Ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Pergi pula pendeta lain pula dekat Iraq, Mosul. Dia pergi Mosul, jumpa pendeta satu lagi, mati juga. Cerita dia, pendeta dia, tok guru dia mati saja. Tok guru Salman pada sini mati ke semua? Pergi ke Nasibin pun mati juga. Last sekali pergi wilayah Amuriyah di bawah kekuasaan Rom ketika itu. Dia jumpa tok guru yang last ni. Bila tok guru ni nak mati, semua orang tok guru nasihat benda serupa, cari tok guru Nasrani, cari tok guru Nasrani. Cuma dia ni yang last, dia kata kamu pergi ke satu tempat, pergi ke tempat ni mana? Ke Mekah lah. Di Mekah. Di Mekah nanti akan ada seorang Nabi yang akan diutuskan. Dia punya agama sama dengan Nabi Ibrahim. Dia cerita what has been told in their original scripture. Ni baru betul. Cari guru hak betul, jangan cari guru hak berapa. Saya ni ceramah yang bukan guru pula, ceramah Maisak macam balik. Tuan-tuan, ni belajar daripada cerita ni. Sampailah dia jumpa Rasulullah SAW. Dia kata apa? If you want to test whether this is the real and true prophet, you have to test him two things. Nombor satu, kena test dia ni tak makan harta sedekah, dia akan makan hadiah sahaja. Nombor dua, dia ada tanda kenabian dekat belakang bau dia. Hang pastikan dua benda ni, make sure then he is the right one. Pendekkan cerita, satu hari Salman bawa kurma, dia bagi dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, ni kurma sedekah. Nabi kata, aku tak makan sedekah. Direct. Meaning apa? Integrity. Tak ada kita PM tepi. No. Integrity. Tak boleh. Mana boleh? Tak apa, kita buat dia. Sedangkan intan dalam mulut buaya pun kita sauk, takkan ni kita tak boleh sauk. Integrity. No, saya tak makan sedekah. The next day dia bawa kurma yang sama. Kan kurma lain pun, kurma tu. Pergi jumpa Nabi SAW. Ni hadiah. Nabi kata, jom, kawan-kawan kita makan sekali. Ni hadiah orang bagi kita. One tick. Betul. Satu hari Nabi buat apa tau? Dia saja pergi duduk belakang Rasulullah SAW. Dia pergi, dia pegang. Dia nak rasa. Ada sungguh. Dia bagilah. Dia punya tanda kenabian tu besar telur burung. Gitulah. Akan ada sedikit daging yang timbul. Itu adalah features yang disebut dalam the original scripture kat dalam kitab-kitab Nasrani. Dan benda tu juga diriwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah. Cerita pasal tanda kenabian Khatamun Nubuwah yang ada kat sini. Bukan hak tiga segi tu, cerita lain ni sini. Kat badan Nabi SAW. Diceritakan sifat-sifatnya. Menunjukkan Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi adalah orang yang diinterview oleh orang-orang musyrikin. Tanya apa yang Muhammad ajar? Dia kata Nabi Muhammad ajar semua perkara termasuk adab masuk bilik air. The details of what Islam yang ada. Bukan agama picisan tau. Islam adalah agama lengkap, detail, ada jawapan untuk semua. Tapi kena betul ya. Jangan menipu lah atas nama Islam. Salah juga. Dia orang yang pertama bagi kredit benda tu. Tak ada. Apa jangan kata lah Islam ni agama lekeh. No. The one and only yang ajar sampai adab masuk bilik air. Adab buang air pun Islam ajar.
Banyak perkara-perkara. Jadi apa yang Salman buat? Dia ada intention yang betul. Sama juga macam Abu Zar Al-Ghifari. Sama, dia duduk lama dekat Bani Ghifar. Tiba-tiba dia duduk dengar orang cakap Muhammad ni penyair, Muhammad ni. Dia kata aku tak percaya, aku nak dengar sendiri. I have to make sure. Apa yang dia buat? Dia pergi ke Mekah. Sampai dekat Mekah, Abu Zar Al-Ghifari sampai kat Mekah, duduk 3 hari tak ada makanan. Jadi dia buat apa? Dia pergi minum tebuk air Zam-Zam. Sampai satu hari Sayyidina Ali jumpa dia. Sayyidina Ali kata, nampak macam ni. Siapa ni? Nama saya sekian-sekian. Daripada mana? Jundub bin Junadah nama dia. Duduk mana? Duduk sini. Saya ni asal mana? Bani Ghifar. Orang selalu daripada Bani Ghifar ni mari mesti ada bawa barang. Saya tak ada bawa barang. Saya main ni nak jumpa seorang yang manusia. Saya nak tengok dia ni macam mana. Siapa dia? Aku nak jumpa Muhammad. Dah berapa hari dah kat sini? 3 hari. Siapa bagi makan? Tak ada, saya duduk minum air Zam-Zam saja. Pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Dengar cerita tu, Nabi kata, Ma'u Zamzamin huwa shifa'u suqmin wa ta'amu ta'min. Nabi kata, air Zam-Zam tu ubat penyakit dan bagi kenyang kepada yang lapar. Tu, belum kawan tu masuk Islam. Dah bagi 1 point. Dia pun tengok, dia kata ni bukan penipu. Ini bukan penyair. Ini bukan pelawaknya orang. Tapi hari ni berapa ramai yang gaya tu macam tapi dia tipu atas nama Rasulullah SAW. Sanggup buat gitu. Ini adalah satu jenayah yang berat terhadap baginda Rasul. Apatah lagi mengungkapkan hadis-hadis palsu atas nama Nabi. Ini semua jenayah ni. Katakan Nabi benda yang dia tak kata. Kata sayang Nabi tapi buat mencalar kecintaan kepada baginda Rasul SAW. Ini sangat bahaya. Sebab tu bila kita melihat kepada perkara-perkara ni, apa yang menyebabkan mereka boleh sampai, mereka boleh buat, mereka boleh jadi begitu? Sebab kuat keazaman, niat, tindakan. When you have something, you ada intention, okay, sambung intention tu dengan perbuatan. Mereka pergi, mereka buat, mereka kaji, mereka betul-betul buat. Tak ada main-main punya. Pergi, tak puas hati, pergi tanya. Tak ni, tanya. Jangan assume buat assumption, no. Pergi buat betul-betul. Sampailah kita bertemu dengan kebenaran. Sebab kebenaran itu adalah sesuatu yang, itulah yang harus kita cari. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bagi kami kebenaran, tunjuk kami kebenaran dan rezekikan kami untuk ikut. Ada orang nampak ada kebenaran tapi tak mau ikut juga. Ada, ramai. Rezekikan ikut dan tunjukkan kami kebatilan dan rezekikan kami untuk jauh daripada kebatilan. Moga-moga perkongsian ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada kita semua. Saya pun maaf atas kasar bahasa, kesalahan bicara. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya dan kekurangan ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melengkapkan kita dengan ilmu dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.